Madam tengah mute. Kat tekan line tadi yang slow. Okey tak sekarang? Ada bunyi bising tak? Okey. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okey. So okay, sorry tadi pakai spek ni. Okay, so sekarang kita continue tutorial. Kita lihat 1.3 stoichiometry. Okay, stoichiometry ni kalau ikutkan benda barulah yang you baru belajar. Tapi ada juga yang dah belajar masa sekolah, cuma peringkat metrik ni mungkin level dia lebih tinggi sikit. Okay, so kita lihat learning outcomes for today. Okay, first A ialah write and balance chemical equation by inspection method. Okay, inspection method tu apa? Inspection tu macam kita check lah, check teka-teka macam tu. Okay, and redox equation by ion electron method. So ion electron method lah kalau perkara baru sikit yang kita baru belajar dekat metrik. Okay, mungkin masa sekolah tak ada lah. Okay, then soalan ni dia tindih sekejap lah. Okay, then yang berikutnya define limiting reactant and percentage yield. Okay, and C perform stoichiometric calculation using mole concept including limiting reactant and percentage yield. So limiting reactant ini adalah perkara barulah, kita baru belajar di sinilah. Okay, so kita lihat soalan A. Soalan A ni basic. Okay, soalan A ni basic, dah belajar masa sekolah. Okay, yang pertama, determine the oxidation number of the underlying elements in the following compounds. Okay, so kita lihat soalan A. OF2, soalan tu minta oxidation number for oxygen. Okay, ni dah belajar dah ni masa sekolah. Okay, secara nak cari oxidation number untuk oxygen ialah, okay, ni kita buat underline ni. Okay, kita gunakan oxidation number untuk oxygen sebagai X. So X tambah dengan, okay, oxidation number ataupun charge untuk fluorine adalah -1, ada 2. So -1 darab 2 sama dengan kosong. Okay, total oxidation number kat sini kosong. Total charge dia kosong. So, you dapatlah oxidation number for oxygen ialah positive 2. Okay. Untuk B sama juga kaedah dia, dapat positif 5. Okay, untuk C. Okay, untuk C kalau kita lihat kat sini, chromium soalan tu minta oxidation number for chromium dan kita gunakan simbol X untuk dapat oxidation number chromium. Tapi disebabkan chromium ni ada 2, so kita letak kat sini 2X lah. Okay, so you akan dapat X tu sebagai positif 6. Okay, ada soalan setakat tu? Tak ada Okay, kalau ada soalan boleh juga tulis dekat chat lah. So saya akan baca kat situ lah. Okay, next. Okay, next untuk aluminium sulfate KAl2SO4 3. So soalan tu minta oxidation number for sulfur. So sulfur ni kalau kita lihat ni ada kurungan, ada 3 kat sini. So kita letak kat sini S3. So kita letak 3X lah kat sini. Okay. So aluminium ni ada 2. Okay, aluminium oxidation number dia positif 3 darab dengan 2, ada 2 mol. Tambah dengan 3X. Okay. Ni 4 ni, oksigen ada 4. So oksigen ni dia punya charge ataupun oxidation number dia negatif 2. So negatif 2 darab dengan 4 sebab ada 4 kat sini, darab dengan 3 sama dengan kosong sebab overall kat sini kosong. Okay, so you dapat positif 6 lah. Okay. Next, okay, yang berikutnya untuk ion. Okay, untuk ion, saya ambil contoh satu saja, saya ambil contoh G ya. GPO4 3-. Okay, so kita dapatkan oxidation number untuk P guna simbol X. Okay, tambah dengan charge oksigen negatif 2 darab dengan 4 sama dengan overall charge dia negatif 3. So sama dengan negatif 3. So you dapatlah kat situ X sama dengan positif 5. Okay, so yang lain jawapan E
oxidation number for nitrogen positif 5, F oxidation number untuk carbon positif 4 dan H oxidation number untuk nitrogen negatif 3. Okay. Next kita balance equation using the inspection method. Okay, inspection method ni senang je lah. Kita agak-agak, kita teka-teka je. Okay, kita check balance kiri kanan. Okay, so kita lihat soalan yang pertama. Okay, kita ada NaOH plus FeCl3. Okay, produce FeOH3 tambah dengan NaCl. So first bila you dapat soalan macam ni, you kena balancekan dahulu. Balancekan apa dulu? Balancekan main element. Okay, main element ni contohnya metal lah. Balancekan metal terlebih dahulu. Okay, oxygen and hydrogen tu last kali. Okay, balancekan last kali. Okay, jadi kita balancekan dahulu Na. Na sebelah kiri ada 1 dan sebelah kanan pun ada 1. So dah balance dah lah. Okay, OH sebelah kiri ni ada 1 je. OH sebelah kanan ada 3. So kita letak 3 lah kat sini. Okay, balancekan yang tu. Okay, ferrum. Ferrum kiri 1, ferrum kanan pun 1. Okay, kemudian klorin kat sini ada 3. Klorin kat sini ada 1 saja. So maksudnya kita kena balancekan klorin lah. Okay, so balancekan letak 3 klorin. Jadi tadi Na mula-mula kita check satu-satu kan? Satu-satu. Tapi sekarang ni kita dah letak 3. Kita dah balancekan 3. So kita lihat 3 Na kiri, 3 Na kanan. So semua elemen dah balance kiri dan kanan. Macam tu je inspection method ni. Okay, soalan yang kedua. Kalau ada soalan terus tanya. Okay, soalan yang kedua kita ada C4H10 tambah oksigen dapat CO2 and H2O. So mula-mula balancekan karbon. Karbon kiri ada 4, so karbon kanan kena ada 4 jugalah. 4. Okay, kemudian apa lagi nak balance? Okay, hidrogen. Hidrogen kiri ada 10. Hidrogen kanan ada 2 je. So kita kena balancekan letak kat sini 5 lah. So sekarang ni kiri kanan dah ada 10 hidrogen. Okay, oksigen. Oksigen kanan ada berapa? Ini oksigen kanan 4 darab 2, 8. So kat sini ada 8. Tambah dengan 5. So total ada berapa? Siapa yang boleh kirakan? 8 tambah 5. 13. 13. So macam mana nak bagi balance tu? Sebab sebelah kiri ada O2. Jadi nak buat macam mana? 13/2. 13/2 O2. Okay. So balance lah persamaan kita. Okay. Next. Yang berikutnya. Soalan yang ketiga. Kita ada Fe. Okay. Fe. Yang sebelah kanan ada 3 Fe. So balancekan letak 3 lah. Okay, 3 Fe. Kemudian H2O. H ada 2 sebelah kiri. Okay, sebelah kiri H ada 2. Sebelah kanan pun H ada 2 juga. Okay, tapi sebelah kanan ini O ada 4. Sebelah kiri O ada 1 saja. So kita kena balancekan persamaan itu. Macam mana nak balancekan itu? Letak 4 lah kan? 4 H2O. Okay, bila dah ada 4 H2O, H pun kena balancekan jugalah. Jadi 4 juga. Okay. Kemudian kita check balik lah. Kalau kita tak pasti check balik. Okay, 3 Fe, 3 Fe. Okay, 8 H, 8 H. O4, O4 juga. So balance lah kiri kanan tu. Okay, soalan yang keempat. Okay, Fe ada 2. So sebelah kanan pun kena ada 2 lah. 2. Okay, Cl ada 3 ni. Cl belah kanan ada 3. So kat sini kena letak 3. 3. Okay, jadi kita kena balancekan apa lagi? Okay, O lah. O kat sini ada 3 ni. Di sini ada 3. So kat sini pun kena ada 3 lah. Okay, check balance ke tak? Fe2, Fe2. Okay, O3, O3.
3 Cl. Oh, Cl kat sini 6. So tak balance lagi lah. Cl kat sini 2 darab 3, 6 kan. So kat sini akan jadi 6 lah ni. 6 Cl. So kalau 6, kita check balik. Fe2, O3. Okay, 6H. Cl6. So kiri kanan dah balance dah. Okay, ada soalan tak setakat tu? Puan, Ya. soalan 2 tadi kan ada per 2. Soalan 2 tu ada 13 per 2. Per 2 tu kalau tak buang pun tak apa kan? kalau tak buang jadi 13 lah. Okey, contohnya kalau you tak buang, so kat sini akan jadi 13 darab 2, jadi 26 oksigen. Tak, kalau macam semua ni darab 2 untuk hilangkan per 2 tu. Kalau darab 2 semua. Okey. Kalau darab 2 semua boleh. Tak apa, boleh. Boleh. Kira 13 per 2 pun betul lah. 13 per 2 pun betul, tapi kalau kata you nak buat macam ni kan, saya faham soalan you, maksudnya you nak buat 2C4H10 tambah dengan 13O2 tambah dengan 8CO2 tambah dengan 10H2O. Betul juga, sama je. Boleh? Okay, boleh. Okay, boleh juga. So ini jawapan dia or lah, option Okay. Okay, so untuk balance equation tak ada masalah, guna inspection method. Okay, inspection method ini selalunya soalan keluar yang senang lah, tetapi in case, okay, katakan you dapat soalan yang susah. You dah cuba tapi tak boleh nak balancekan juga. So you nak buat macam mana? Okay, so saya ambil satu contoh soalan ini. Katakan soalan ini you dah cuba tapi tak boleh nak balance. Okay, so ini kaedah kalau kata kita tak boleh nak balancekan juga. Okay, secara dia kita boleh, ni kita dapat soalan kan. Dan kita tak boleh nak balancekan persamaan itu. Jadi kaedah dia kita gunakan simbol, letak kat sini A, B, C, D. Okay, so kita buat macam ni ya. Untuk Fe ni, so Fe ada berapa mol? Ada A mol. So Fe sama dengan A mol dan produk dia produce 3C. Macam mana 3C? Ini 3, ini C kan? So Fe ni sama dengan A mol ni sama dengan 3C mol. So A sama dengan 3C. Itu untuk Fe. Okay, untuk H for hydrogen sama dengan 2B dan 2B ni belah kiri, kanan sama dengan 2D. So 2B sama dengan 2D. Okay, untuk oksigen kanan, oksigen kiri ada B dan B itu sama dengan sebelah kiri oksigen ada 4C tambah dengan 4C saja, tak ada dah D. 4C. Okay. So bila kita dah ada unknown macam ni, kita assume, okay, let's say A sebagai 1. So let A sama dengan 1. Okay. So kalau A sama dengan 1, C sama dengan, siapa tahu C sama dengan berapa? Matematik congak-congak je. 1/3. Ya, C sama dengan 1/3. Okey. Jadi bila kita dah dapat C tu sama dengan 1/3, kita boleh dapat B lah. Jadi B sama dengan 4 darab dengan 1/3. So B tu adalah 4/3. Jadi bila kita dah dapat B sama dengan 4/3, kita boleh dapatkan D. Okey, daripada persamaan H itu 2 darab 4/3 sama dengan 2D. So D sama dengan berapa tu? Siapa boleh tolong kira tu D? D 4/3. D 4/3. Okay.
So kita gantikan balik dalam persamaan kita lah. Okay, A ialah 1. So A ialah Fe solid tambah dengan B ialah 4/3, 4/3 H2O. So C adalah 1/3. Okay, tambah dengan D adalah 4/3 H2. Okay, betul tak jawapan dia tadi? Ini jawapan dia. Ini jawapan asal betul tak? Betul lah. Okay. Betul tak? Betul. Betul lah sebab ini sama je ni. Okay. Dan kaedah ni kita boleh gunakan bila kita dah cuba balancekan cara inspection, cara biasa tapi tak dapat. Okay, boleh. Tapi selalunya kita boleh je balancekan guna kaedah biasa. Okay, kaedah ini hanya kalau, kalau you cuba tapi tak dapat. Okay, dan kita masuk yang berikutnya, kita nak balance using ion electron method. Okay, ion electron method ni agak you akan rasa macam agak susah tapi sebenarnya tak ada apa pun. Okay, cuma student kena faham oxidation and reduction process dan perkara tu dah pun dipelajari masa sekolah dulu. Okay, kita diberi satu soalan ini, soalan pertama dulu kita ambil. Okay, jadi persamaan itu kita kena pecahkan, kita kena divide kepada 2 half equation. Okay, divide kepada 2 persamaan separuh iaitu oxidation and reduction. Okay, so you lihat elemen yang sama, kita ada CrOH3. So CrOH3 ni akan hasilkan CrO3 tu minus sebab ada elemen sama ni lah, CR. Okay, boleh? Setakat tu boleh Kalau tak faham terus tanya tau. Okay, sebab saya mungkin akan laju sikit kalau tak ada yang tanya ni. Okay, kemudian kita kena lihat proses ini oxidation ataupun reduction. Okay, kalau tak tahu tak apa, kita lihat macam ni pula. Okay, spesies yang berikutnya ialah IO3 minus akan produce I minus. Okay, sebab ada elemen sama I. Okay, dekat sini IO3 minus hasilkan I minus. So you lihat IO3 minus ni dia loss oxygen. So itu adalah kaedah paling senang nak kenal dia reduction ataupun oxidation. Bila hilang oksigen mestilah reduction. So satu lagi pasangan yang satu lagi tu mestilah oxidation lah. Macam tu je. Ambil kaedah yang senang-senang saja. Okay, so you dah ada 2 half equation. Sekarang ni kita kena balancekan setiap half equation itu. So settlekan satu-satu. Okay, so di sini saya akan ambil step by step. Kita selesaikan balik. Walaupun jawapan dah ada, saya tunjuk. Sebab kadang-kadang kalau tak tunjuk dia tak nampak. Okay, so kita ambil step yang oxidation dulu. Kita settlekan bahagian oxidation dahulu. Okay, kita ada chromium. Chromium ni 1 mol. Chromium ini pun 1 mol. Kiri kanannya dah balance. Okay, di sebelah kiri oksigen ada 3. Di sebelah kanan oksigen pun ada 3. Dah balance dah. Okay, belah kiri ada 3 hidrogen. Belah kanan tak ada hidrogen. So kita kena tambah hidrogen. Spesies yang kita boleh tambah hanyalah hidrogen ion, H+ ion dan juga H2O sahaja. So kalau tak cukup, saya catat catat. Kalau tak cukup tak boleh tambah oksigen gas. Kita kena tambah water. Tambah water. Kalau tak cukup H, tambah H+. So ini je yang kita boleh tambah. Okay, remember. Jadi sekarang ni kita tak cukup apa? Kita tak cukup H. So bila tak cukup H, kita boleh tambahkan H+ ion. Okay, tambah kat mana? Tambah dekat part yang tak cukup. Dalam kes ini sebelah kanan lah yang tak cukup. So kita tambahkan sebelah kanan banyak mana? Banyak yang tak cukup tu.
Tak cukup 3, so tambah 3H plus. Okay. So kita buat macam tu lah. CrOH3. Okay, produce CrO32 minus tambah 3H plus. Okay, setakat tu boleh? Boleh lagi. Okay, sekarang ni dari segi elemen dia dah balance dah. Semua dah ada dah, CR1, CR1, O3, O3, H3, H3. Okay, tapi dari segi elektron dia tak balance lagi. Okay, ini total oxidation number dia kosong. Yang ini ada negatif 2 dan ada 3 darab positif 1. So kita boleh tulis lah kat sini. Okay, ini total dia negatif 2, ini tambah dengan 3 darab 1. So 3 tolak dengan 2, 3 tolak 2 positif 1 lah kat sini. Yang ini kosong. Jadi kita nak balance kan oxidation number kiri kanan ini, kena tambah elektron lah. Okay, charge positif nak bagi kosong, nak bagi sama dengan kosong, so maksudnya kena tambah elektron 1 lah kat situ. Tambah 1 elektron. Okay. So balance lah. Half equation yang pertama. Dah selesai, dah balance dah. Okay. Kemudian kita cuba balancekan pula half equation yang kedua. Reduction. Okay, kita ada iO3 minus. Kita letak tengah sikit. Jadi I minus. Okay, first kita lihat spesies I balance dah kiri kanan. I1, I1. Okay, di sebelah kiri ada 3 O. Sebelah kanan tak ada O. So macam yang saya buat nota kat sini, kalau tak cukup O tambah H2O. Jadi kita tak cukup 3O. Tak cukup 3O maksudnya kena tambah 3H2O. So tambah 3H2O. Bila dah tambah 3H2O kat kanan, okay, sekarang ni kita ada 6H sebelah kanan. Belah kiri tak ada H. Jadi kalau tak cukup H tambah H plus. Banyak mana? 6 mol H plus. So tambah 6 mol H plus. Okay. So kita check spesies. Check spesies. 6H, 6H. 1I, 1I, O3, O3. So balance lah dari segi spesies. Sekarang kita nak balancekan elektron. Okay, so kita lihat total charge. Okay, di sebelah kiri 6 darab 1, 6 darab 1. So positif 6. Tambah dengan, okay ini berapa ni? Ini 1 darab dengan negatif 1. So negatif 1. Okay, sama dengan sebelah kiri dia negatif 1. So ini adalah 6 tolak 1 positif 5 lah. Ini sama dengan negatif 1. So positif 5. Okay, positif 5 ni nak bagi sama dengan negatif 1. So maksudnya kena tambah berapa elektron? Kalau charge positif 5 ni nak bagi negatif 1. 6. So kena tambah 6 elektron lah. Kalau siapa yang tak faham, macam mana Puan tahu nak tambah 6 elektron? Letak kat sini 6 elektron. 6 elektron ni charge dia negatif 1. Kan? Macam negatif 1. So 5 tolak 1. 5 tolak 1. 5 tolak 6. 5 tolak 6 sama dengan negatif 1 lah. Okay. So kita tambah 6 elektron di situ. Okay. Okay. Sekarang ni kita nak combine both equation oxidation and reduction itu. Okay. So kita kena cancel out the number of electron. Okay, dekat oxidation, kita cuma ada 1 elektron saja. So persamaan di oxidation tu kena darab dengan 6. Darab 6. Okay, so kita boleh cancel out the number of electron lah. Okay, remember kiri dan kanan kita boleh tolak. Okay, tolak. Kalau kanan dan kanan kita tambah. So sekarang ni, kalau student dia rasa macam dia confused, dia susah nak tengok buat kurungan ni, you boleh je tulis lain. 6 CrOH3 6 CrO3 tu minus tambah dengan 18 H plus tambah dengan 6 elektron. Terus sama oxidation. So kita cancel out
6 elektron. Okey, tadi saya bagi tahu kiri kanan tolak kan. So ini kita ada 18 H plus di sebelah kanan, kiri kita ada 6. So 18 tolak 6 tinggal 12 lah. Tinggal 12 H plus. Okey, tak ada dah yang boleh cancel, yang boleh tolak tak ada dah. So tinggal sekarang kita just combine sahaja yang ada tu. So combine saja. So 6 CrOH3 tambah dengan iO3 minus tambah dengan I minus tambah dengan 3H2O. So balance lah persamaan kita. Ya ke balance? Saya tertinggal tu. Saya tertinggal. Siapa yang notice saya tertinggal apa? H plus. Tak berapa nampak. Okay. So bila kita dah settle macam ni, kita kena double check. Okay, double check. So double check. Lihat sebelah kiri kanan. Kita ada 6 CR, 6 CR. Okay, O kita ada berapa ni? O kita ada 18. O 18 campur dengan 3. So 21 Yang ini 18 campur 3, 21 juga. So balance oksigen. Okay, hidrogen ataupun cek iodine dulu. I1 iodine, I kanan pun 1. Okay, hidrogen kita ada kat sebelah kiri ada 18. Sebelah kanan kita ada 6 campur dengan 12, so 18 juga. So kiri kanan balance. Okay, so settle lah. Inilah jawapannya. Okay, so. Okay. Mungkin you kata, oh dah selesai. Dah selesai, tetapi kita kena check balik soalan. Betul tak kita menjawab soalan? Okay, soalan itu minta, okay, balance the equation by ion electron method for acidic medium. Acidic medium maksudnya kita kena remain, kekalkan jawapan kita tu dalam keadaan berasid. So kita check balik jawapan kita, adakah betul? Okay, adakah betul mediumnya dalam keadaan asid? So kita lihat persamaan kita ada H plus. H plus ni asid lah. Asid. Okay, so kita telah menjawab soalan sebab kita dah kekalkan H plus ion at the end. Okay, ada soalan? Okay, ini saya dah buat tadi solution. Okay, bila you nak tulis untuk final answer untuk PSPM, katakan final exam nanti soalan tu minta kita balance equation. So kita nak lihat pemarkahan dia kat mana sebab kalau kita tengok yang kita tulis tadi tu macam panjang berjela kan. Okay. Yang wajib ada ialah ini. Okay, persamaan ini. Okay, persamaan oxidation yang dah balance dan ada tunjukkan 6 elektron. Okay, persamaan reduction yang balance dan ada 6 elektron. Yang cancel ni tak payahlah. Tapi kalau bila kita nak buat manually, kita memang akan cancel out kan. Okay, tapi tak ada masalah. Ini you akan dapat markah lah kat sini. So ini 1, 2 dan your persamaan akhir. Dapat markah. So 3 markah lah kat situ. Tapi pemarkahan ni bergantung kepada skema lah. Kadang-kadang dia bagi lebih. Okay, tapi ini wajib elemen ini wajib ada. Okay. Next, okay, kita cuba jawab soalan yang berikutnya. Soalan B tu saya tak letak lagi solution. Soalan yang ketiga pun saya tak letak lagi solution. Okay. Okay, so you boleh request nak bincang soalan 2 ke 3. Saya rasa nak tunjuk yang ketiga sebab yang ketiga tu dia punya reactant ada satu je kalau you notice. Reactant ni satu saja. So macam mana kita nak buat half equation kalau kita cuma ada satu saja reactant. Okay. Puan ada orang tanya Ni kat saya chat. tanya, saya jawab lah ni kan. Tadi saya tanya you nak bincang mana. Oh ada chat. Pesan tadi, sorry. Manakah chat ni? Penuh sangat. Ada notification lain yang duk keluar. Okay, Puan kenapa kena darat 6? Okay, Adam juga ke yang tanya tadi? Okay. Kenapa kena darab 6? Sebab kita nak cancel out the number of electron.
nak cancel, nak tolak habis. Okay, elektron tu kita nak cancel habis. Okay, jadi kita ada 6 elektron dekat persamaan reduction ini. So kalau nak cancel, 6 kena tolak 6 jugalah. So sebab itu bilangan elektron ni kena darab 6 juga dekat persamaan oxidation. Okay, boleh. Okay, sekarang kita jawab soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, okay, tak apa, kalau ada masa sekejap lagi saya tunjuk juga yang kedua tu. Okay, soalan yang ketiga kita ada Cl2 produce ClO4 minus. So chlorine produce chlorine. So ini akan jadi half equation lah. Okay, so ini oxidation ke reduction? Kita lihat yang ini dia hasilkan O. So ini mesti oxidation lah. Okay, so kita dapat persamaan oxidation yang pertama Cl2 produce ClO4 minus. Okay, persamaan reduction satu lagi lah. Cl2 juga akan produce Cl minus. Okay, kenapa guna Cl juga? Sebab dua-dua ni ada Cl. Cl2 produce Cl minus, Cl2 juga yang hasilkan ClO4 minus. Okay, so kita balancekan persamaan oxidation dan persamaan reduction itu. Okay, persamaan oxidation dulu. Okay, di sebelah kiri kita ada 2 Cl. So, kanan pun kena jadi 2 lah, ClO4 minus. Okay, sekarang ni kanan kita ada 8O. So, bila ada 8O, tak tengah sikit. Okay, bila kita ada 8O, ini 8 2 darab 4, 8O. So kalau tak cukup oksigen tambah water. So kena tambah 8 water lah. Tambah 8 water. Okay, bila dah tambah 8 water, sebelah kanan ni tak cukup hidrogen. So bila tak cukup hidrogen boleh tambahkan 16H+. Okay. So dari segi spesies dah balance dah. Kita check. 16H, 8O, 8O, Cl2, Cl2. So dari segi spesies dah balance dah. Sekarang ni balancekan dia punya oxidation number. Charge dia kiri kanan. Okay, kiri kosong. Kanan dia ada ini 2 darab negatif 1, negatif 2 tambah dengan 16, so 14 lah. Jadi kat sini tambah 14 elektron. Okay, so selesai persamaan untuk oxidation. Kemudian reduction. Reduction, Cl2 produce Cl minus. Okay, yang ni senang je nak balancekan sebab klorin tu ada 2, balancekan 2 Cl. Okay, kemudian balancekan elektron lah. Okay, ini charge negatif 2. So charge negatif 2 nak bagi kosong macam mana? Nak bagi kosong, so tambah je 2 elektron. Tambah 2 lah elektron. Okay, nak bagi balance bilangan elektron, so persamaan reduction kita kena times 7. Darab 7 lah sebab nak bagi dapat 14 elektron. Okay, dan kita boleh combine lah persamaan itu. Bilangan elektron boleh cancel out. Okay, yang ni 7 darab 2, 14 lah. Okay, ini dah dapat 7 ni tau. Ini 7 ni, 7 Cl2, ini 14 Cl minus. So yang atas ni pun ada Cl2 juga. Bila combine jadi 8 lah 2 ni. Okay, so overall dia kita akan dapat 8H2O tambah dengan 8 Cl2 produce 2 ClO4 minus tambah dengan 14 Cl minus tambah dengan 16H+. Okay. Okay. Nampak macam balance lah kan? So kita check. Kita ada 16H, 16H, 8O, 8O. Okay, kita ada 16 Cl2. So 2 tambah 14, so ada 16 juga. Okay, so nampak dah balance dah, tapi lihat balik soalan. Okay, lihat balik soalan. Soalan itu minta in basic medium. Okay, basic medium. Tapi jawapan akhir kita tadi dalam H+. So ini bukan basic medium. Okay, bukan basic medium. Jadi bila bukan basic medium, so kita kena jadikan basic medium dengan tambahkan base. Iaitu tambahkan OH minus. Okay, tambahkan sebanyak H+ yang ada supaya dia boleh neutralize
and yang remain adalah OH minus. Okay, kena tambah kiri kanan. Jadi saya rasa saya kena tambah slide. Okay, jadi sekarang ni kita tambah 16 OH minus kiri kanan lah. Tambah 16 OH minus kiri, tambah 16 OH minus kanan. Okay. Bila you tambahkan OH minus kiri kanan ini, yang ini boleh combine ni. Jadi water. So you akan dapat dua ni bila combine akan dapat 16 water. And 16 water ni boleh cancel out dengan kiri. Okay, kiri. Sebab kita ada kat kiri ni 8, ini 16. So boleh cancel out lah, tolak tolak. So yang tinggal kat sini 8H2O. Okay. So boleh tulis balik persamaan sebab dah jadi macam pening sikit. 16 OH minus tambah dengan 8Cl2, 2ClO4 minus tambah dengan 14Cl minus tambah 8H2O. Okay. Boleh kecilkan persamaan itu. Boleh kecilkan jadi 8OH minus atau tambah dengan 4Cl2, ClO4 minus tambah dengan 7Cl minus tambah dengan 4H2O. Okay, so ini adalah jawapannya. Okay, ada soalan tak? Tak adalah susah mana tapi kena selalu praktis. Okay, so kita cuba jawab soalan yang kedua. Nak cuba ke? Ataupun kita pergi je soalan yang keempat sebab soalan yang keempat tu agak complicated juga. Yang kedua ni you boleh cuba sendiri nanti. Okay, kita cuba jawab soalan yang keempat. Okay, yang keempat saya dah bagi dah, saya dah buat solution. Sama juga mula-mula kita bahagikan kepada two half equation. Yang zinc kepada zinc. Okay, NO3 minus kepada NH3. Ada N, ada N. So you adalah persamaan separuh kat sini. Okay. So mungkin ada yang cakap macam mana nak kenal ni oxidation reduction. Macam ni lah. Tengok je ciri-ciri yang paling ketara kalau tak nak kira oxidation number. Tapi yang paling tepat sebenarnya kira oxidation number lah. In case tak nak kira oxidation number, okay, boleh je tengok kaedah yang paling cepat iaitu yang ini dia loss oxygen and gain hydrogen. So ini adalah reduction lah ni. Hilang oxygen, reduction. Kalau dapat oksigen tu oxidation. So another pair mestilah oxidation lah. Okay. So kita dah divide kepada two half equation and then settlekan half equation yang pertama. Okay. Untuk settlekan half equation yang pertama ni, macam yang saya tunjuk tadi lah, saya akan tunjukkan satu-satu kaedah dia. So agak lambat sikit lah. Okay, so kita selesaikan satu-satu. Oxidation dahulu. So zinc letak tengah sikit lah. Sebab kadang-kadang banyak nak tambah. OH2 pula dah. Okay. Selalunya masalah pelajar untuk jawab soalan yang bentuk ion elektron ni, nak balance guna ion elektron method ni, bukan masalah tak tahu, tapi masalah careless. Okay. Kadang-kadang nak tulis 4 tapi pergi tulis 2, nak tulis 2 pergi tulis 4. Okay, macam ni lah, macam saya tadi lah kan. Tiba-tiba buat zinc OH minus 2 kat sini. Lepas tu check, tak balance dah. Okay, so kena hati-hatilah okay, dalam penulisan. Okay, so kita lihat di sebelah kiri ada zinc, sebelah kanan ada zinc, satu-satu settle dah. Okay, sebelah kanan ada 4 OH. Sebelah kiri tak ada. So boleh tambah H2O lah. Tambah 4 H2O. Dah kecilnya H2O. Okay, bila dah tambah 4 H2O. Okay, sekarang ni kita dah ada lebih H lah kan. Sebab kat sini ada 4O. 4O. Ini pun 4H. Sekarang ni kita ada 8. So kita kena tambah lagi lah kat sini 4H plus. Okay, tak cukup hidrogen, tambahkan H plus ion. Tak cukup O, tambah water. Okay, so kita lihat dari segi spesies, kita ada 8H, 8H.
Okay, 4O, zinc 1, zinc 1. So dari segi spesies dah balance dah kecuali bilangan elektron. So bilangan elektron sekarang ni kita kena tambah berapa? Okay, so boleh check lah kat sini negatif 2 tambah dengan 4 darab positif 1, 4 kan? Tambah 4. So 4 darab 2 positif 2. So kat sini tambah 2 elektron lah nak bagi sama kosong. Okay, so kita dah balance persamaan untuk oxidation. Okay, half equation yang berikutnya dekat reduction. Okay, reduction NO3 minus dapat NH3. Okay, tak cukup oksigen tambah water. So tambah water 3H2O. Sekarang ni tak cukup hidrogen di sebelah kiri. So kita tambah 6 hidrogen. Okay, tambah 6 hidrogen. Tambah sikit. Okay, so dari segi spesies 6H, 6H. Lebih tu. Ini 6, ini 3, 9 lah. Tambah 9H. Kita kena check setiap masa supaya salah tu tak ada lah teruk sangat. So setiap jalan tu kita check. Okay. So 9H, 9H, 3 tambah 6, 9. Okay, N1, N1, O3, O3. Okay, dari segi spesies dah balance dah. Okay, dari segi ion, okay, ini 9 darab dengan 1, 9 tolak dengan 1, 8. So jadi 8 elektron lah. Okay, jadi persamaan oxidation tu kena darab dengan 4 supaya bilangan elektronnya sama. And then boleh cancel out. Okay. Okay, jadi sekarang ni kalau kita takut kita terlupa, kita boleh rewrite, tulis balik persamaan oxidation yang kita dah darab dengan perkali 4 tadi. Kalau saya pun saya mudah nak terlupa. So 4 darab dengan 4, 16H2O tambah dengan 4 zinc, tambah dengan 4 zinc, 2H4 2 minus tambah dengan 16H plus. Okay, so kita abaikan lah persamaan ini, kita cuma balance, kita cuma settlekan persamaan ini saja dua ni. Okay. Jadi sekarang ni saya pergi tulis. Yang ni elektron kita dah cancel dah tadi kan. Okay, jadi nak kena buat apa? Settlekan yang boleh settlekan dulu, iaitu bilangan hidrogen dan juga water. So kat sini 3 water dengan 16 water. Remember kiri kanan boleh tolak, so 16 tolak 3 tinggal 13 water. 9 dengan 16 so tinggal 7H plus. Okay, tak ada dah yang boleh settle. So kita tulislah equation yang tinggal ialah 7H plus equals tambah dengan NO3 minus tambah dengan 13H2O tambah dengan 4 zinc, produce 4 zinc, H4 2 minus tambah dengan NH3. Okay. Dah selesai ke belum? Kita lihat sekaligus nampak macam dah selesai, tapi kita boleh check dulu. Okay, check. Setiap masa check. Okay. H ada 7 tambah dengan 26. 26 campur 7. 6 campur 7, 33. 33H. Dekat sini kita ada 4 darab 4. Macam tak balance je ni. Ni macam dah tak balance ni. Empat darab 4. Tujuh NO3 3.
13 kali 2 kan? 26. Tak balance ni. Okey, tapi tak apa, kita cuba buat ni. Kita cuba tambahkan hydroxide. Okey, sebab soalan ni dia minta dalam basic medium. So bila dalam basic medium, kena tambahkan 7 OH minus. H2O 4. Sekejap lah saya check yang saya dah buat tadi. Macam semua dah okey dah. 4. NH3. NO 13 zinc. Salah di 7 9 H H plus tu ke? Betul-betul. I nampak dah salah apa. Salah dia ialah dekat 9 H plus tu. Ya, pun Okey, salah tanda. 9 H plus. 7 H plus tu sebelah yang 16 sebab H kita plus. settlekan kat sini ni kan. Okey. So sepatutnya 16 tolak 9, 7-nya duduk sini lah. Ya. Okey. Thank you. So kat sini 7H plus. Okey. So itu pentingnya kita kena check sepanjang masa. So kita buat sikit kita check. Kita buat sikit kita check. So bila dah nampak tak balance, kita boleh tengoklah kita check daripada mana yang kita sangkut tu je lah. So di sini dah 7H plus. Okey, check balik. N1 O kat sini 13 campur dengan 3, so 16. So O kat sini 16. Betul dah lah. 4 zinc. Okey, barulah betul. Okey, H pun H betul tak? 7 tambah dengan 3, 10. 10 campur dengan 16, so 26. So kat sini pun 26 lah, settle dah. Okey, tapi ini belum lagi settle 100% sebab soalan tu minta dalam basic medium. So bila nak dapatkan basic medium, kita kena cancelkan H plus ni. Jadikan dia OH minus. So kita kena tambah OH minus at the both side sama banyak dengan bilangan mol H plus yang kita ada. Okay, saya tambah kat sini jugalah lah. Tambah guna pen kuning. So tambah 7 OH minus tambah 7 OH minus. So 7H plus and 7OH minus ni akan dapat 7H2O. So 7H2O ni boleh cancel out dengan 13 water. So 13 tolak 7 tinggal berapa tu? Tekan calculator juga dah ni. Pening dah. 3 tolak 7. 6. Okay, so dapat 6 water. Okay, so kita tulis balik lah. Dapat 7 OH minus tambah dengan NO3 minus tambah dengan 6 H2O tambah 4 zinc. 4 zinc OH 4 2 minus tambah dengan NH3. Okay, betul ke? H2. Okay, nak tahu betul ke tak, kita check balik. Check lah banyak-banyak kali, tak apa. Okay, kita check dulu 4 zinc. Ini O, H dulu, check H. 7 tambah dengan 12, 21. So kat sini kita ada 16 tambah dengan 3 je. 16 tambah 3. 16 tambah 3, 17. Betul lah, ini 12. 12 tambah 7, 19 juga. So 19 jugalah. Okay, betul dah. Zinc 4, N1 O. O 7 tambah dengan 3. 10 tambah dengan 6. 16. So 16. Okay, settle. So ini betul lah jawapan akhir. Okay. Kalau kaedah saya memang akan check lah
Kita buat separuh kita check. Buat separuh kita check. Okay. Boleh ke? Ada soalan? Boleh. Tak ada soalan. Tak ada. Tak ada soalan. So masa kita ada 3 minit lagi. 3 minit tu untuk soalan ini. Soalan yang kedua. Soalan kedua. Nak buat sendiri ke macam mana? Boleh buat sendiri? Boleh kot nah? You cuba buat sendiri nah? Okay. So kelas kita setakat tu saja. Esok tak ada kelas lah. So kelas esok tu dah diganti pada hari ni. Okay, setakat tu sahaja. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. 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 Terima kasih, Puan. Okay, sama-sama.